Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton. Selamat pagi, selamat malam, selamat tengah. Tengoklah waktu yang anda tengok. Hari ni kita buat podcast istimewa sikit sebab kita ada Dr. Azizul Amar bin Rahmat daripada Akademik Dr. Azizul Amar untuk tajuk kita pada hari ni, pertolongan cemas penting. Baik doktor, sila perkenalkan diri dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Akhir selaku moderator podcast ya. Terima kasih kerana menjemput saya. Nama saya Azizul Amar bin Rahmat daripada Shah Alam, Selangor. Okey doktor, untuk pengetahuan semua yang sedang lihat ni, inilah apa orang yang kita panggil sebagai pengasas nama ilmu channel ni. Tak ada dia ilmu channel ni takkan wujud. Mungkin nama dia Dr. Azizul Amar mungkin. Okey doktor, kenapa doktor pilih nama ilmu channel ni? Kenapa nama ilmu channel ni saya cadangkan untuk diletakkan dalam sebagai channel saudara Akhil Amar? Kerana saya berpendapat bahawasanya mengikut sunnah hadis Nabi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi sebagai seorang umat Islam, kita kena sentiasa fikir bagaimana kita boleh memberi manfaat kepada orang lain. Jadi saya kata, kalau saya ada RM1 dan saudara Akhil ada RM1, kita kongsi RM1 tu. Akhil bagi saya RM1, saya bagi Akhil RM1. Duit itu tidak akan tambah. Kita tetap masih ada RM1 seorang. Tapi kalau Akhil ada satu ilmu, saya ada satu ilmu, kita kongsi ilmu ni secara tak langsung. Sekarang Akhil ada 2 ilmu dan saya ada 2 ilmu. Dan perkara ini kalau kita duplikatkan kepada masyarakat di luar sana, ilmu ni akan bertambah. Dan saya kata itulah keyword dia, ilmu. So, dan ilmu ini bagaimana disebarkan? Disebarkan melalui YouTube. Kerana apabila matinya anak Adam, 3 perkara yang akan tinggalkan kita, iaitu amal jariah, anak yang soleh, doakan ibu bapanya, dan ilmu yang dimanfaatkan. So pada ketika itu saya kata, let's do a channel, YouTube channel dengan nama ilmu. So alhamdulillah cadangan saya diterima pakai oleh saudara Akhil. Dan hari ini kita gunakanlah channel ilmu dalam YouTube. Jadi melalui YouTube ni saya nak ada orang kepada kebaikan. Sebab kita tengok sekarang kat YouTube ni banyak sangat konten yang mengarut-ngarut. Jadi semua dahat biarlah satu baik. Okey. Doktor, bagi tahu media sosial yang doktor ada. Alhamdulillah saya ada beberapa media sosial. Untuk yang rasmi, untuk Akademik Dr. Azizul Amar adalah di Instagram dan juga Facebook page Akademik Dr. Azizul Amar. Dan untuk TikTok dan YouTube kita ada Dr. Azizul Amar. Baik doktor. Apa itu pertolongan cemas? Apa itu pertolongan cemas? Pertolongan cemas secara bahasa literalnya, secara bahasa bukunya adalah bantuan awalan yang diberikan serta-merta sebelum ketibaan pakar atau ambulans. So jadi untuk mudahkan bahasa, sekiranya Akhil jatuh kat tepi, ambulans datang tolong, itu first aid, itu bantuan kecemasan, itulah pertolongan cemas. So bila satu orang jatuh dan satu orang memberi bantuan awalan, itu adalah pertolongan cemas. Soalannya sekarang, adakah apabila seorang tu jatuh, dia dibantu oleh orang yang terlatih? Adakah apabila dia jatuh, orang yang berada di sekeliling itu tahu apakah tindakan awalan? Tapi secara amnya itulah pertolongan cemas, bantuan awalan yang diberikan serta-merta sebelum ketibaan pakar atau ambulans. Doktor, soalan ketiga lah. Apa itu Akademik Dr. Azizul Amar? Boleh doktor jelaskan? Akademik Dr. Azizul Amar adalah sebuah institut latihan yang diasaskan oleh saya sendiri dengan matlamat kami memberi pembelajaran sepanjang hayat. Kita ingin menjadi satu pusat ataupun satu institut di mana kita memberi peluang kepada semua tanpa mengira umur untuk terus belajar dan mengikuti ilmu. Bilakah doktor tubuhkan Akademik Dr. Azizul Amar secara rasmi? Alhamdulillah, Akademik Dr. Azizul Amar secara rasmi telah ditubuhkan pada 12 Ogos 2016. InsyaAllah dari beberapa hari daripada tarikh hari ini, kita akan menyambut ulang tahun ke-7 Akademik Dr. Azizul Amar. Sebelum ni Akademik Dr. Azizul Amar dikenali sebagai CPR Malaysia, tapi selepas PKP kita telah rebrandkan dia
kepada Akademi Dr. Aizul Amar. Kenapa kita rebrand? Mudah, sebab kita berpendapat kalau CPR Malaysia tu skop kita hanyalah kepada CPR. Tapi bila kita Akademi Dr. Aizul Amar, skop kita lebih meluas. Kita ingin memberi penawaran di luar pembelajaran sepanjang hayat, di mana setiap manusia perlu mempunyai skill-skill kehidupan yang asas, dan antaranya adalah CPR. Tapi dia tidak terhenti dengan CPR, kita juga ingin pergi ke bidang-bidang yang lain juga, insyaAllah. Boleh doktor cerita sikit tentang apa itu CPR? Apa itu CPR? Alright, tuan-tuan, apa yang tuan-tuan faham mengenai CPR di luar sana? Ada yang kata pernafasan mulut ke mulut, betul, tapi itu teknik. Ada orang kata bantuan awalan yang diberikan serta-merta sebelum kita berpakat, betul, itu definasi. Tapi apa itu CPR? Secara straightforward, C adalah kardio adalah jantung, P pulmonary adalah paru-paru, R adalah resuscitation, pemulihan. So apa itu CPR? Untuk menjawab soalan saudara Akil, CPR adalah pemulihan, resuscitation, pemulihan apa? Kardio, jantung dan paru-paru. Kenapa kita kena pulihkan jantung dan paru-paru? Supaya kita boleh memastikan jantung dan paru-paru menghantar bekalan darah dan oksigen ke otak, kerana otak ini akan mati sekiranya tidak dapat bekalan darah dan oksigen secara berterusan. Okey doktor, saya nak tahu juga Akademi Dr. Aizul Amar ni dia sudah sampai ke peringkat bangsa ke belum? Seperti negara jiran Thailand, Vietnam dan sebagainya. Alhamdulillah, secara kita memang sentiasa meletakkan sasaran agar Akademi Dr. Aizul Amar ini pergi menjejak dan bertapak di seluruh pelosok dunia. Tapi pada ketika ini kita hanya base di Malaysia, tetapi khusus kita dijalankan bukan hanya untuk warga negara Malaysia. Alhamdulillah, kita ada satu kolaborasi bersama Lincoln University College, di mana mereka buat kolaborasi dengan satu universiti di Yogyakarta, dan apabila pelajar-pelajar mereka daripada Indonesia tiba di Malaysia, mereka mengikuti kursus anjuran Akademi Dr. Aizul Amar. Kami juga ada kolaborasi dengan salah sebuah NGO yang bekerja rapat dengan Embassy Filipina, di mana caregivers dan juga jururawat daripada Filipina yang menetap di Malaysia, yang bekerja di Malaysia, mengikuti kursus CPR anjuran Akademi Dr. Aizul Amar. Kita juga dapat daripada warga negara Indonesia, India, Thailand, Vietnam, Zimbabwe, Nigeria, pelbagai negara di mana mereka menetap dan bekerja di Malaysia dan mengikuti kursus kepada kami. So, untuk menjawab, kita belum lagi pergi ke negara jiran dan buat, tapi alhamdulillah warga-warga negara jiran kita latih di Malaysia pada ketika ini. Doktor, kalau kita tengok, saya tengok kat FB lah selalu, doktor selalu dalam setahun kadang-kadang 6 kali doktor pergi ke Sabah untuk mengajar khusus. Jadi doktor syarikat kat Sabah ni memang suka ambil doktor ke apa? Terima kasih, soalan yang bagus saya rasa. Kita punya matlamat ataupun kita punya prinsip asas dalam Akademi Dr. Aizul Amar adalah untuk pembelajaran sepanjang hayat. Kita ingin sentiasa memberi platform kepada sesiapa saja yang bersehaluan dengan kami, iaitu yang tidak mengatakan pembelajaran ini habis di sekolah atau pembelajaran ini habis di universiti. Dia kena terus belajar. Dan alhamdulillah kita pergi ke seluruh pelosok negara. So Sabah lah salah satu negeri yang kita pergi, tapi bukan hanya di Sabah. Kita pernah buat di Johor, di Melaka, di Kedah, di Terengganu. So semua tempat lah kita buat. Cumanya mungkin kita saudara Akil nampak banyak di Sabah, sebab sambutan di Sabah sebenarnya agak luar biasa, tuan-tuan. Setiap kali kita ke Sabah, kita dapat organisasi besar seperti Sabah Aviation, Shangri-La Hotel, dan banyak-banyak organisasi, dan juga daripada individu dan juga syarikat yang memanggil kita. Dan alhamdulillah, kursus bersama mereka berterusan. So mereka mula latih satu batch, lepas tu 2 batch, 3 batch, dan sebab itulah kekerapan kami ke Sabah agak tinggi berbanding dengan negeri-negeri lain. Tetapi bukan kita hanya ke Sabah, kita pergi ke seluruh pelosok negara. Doktor, bila doktor naik kapal terbang, doktor akan bawa batung lah doktor naik.
Ya, kita akan bawa equipment, kita akan bawa asset kita bawa dummy kita. Itu antara saya rasa strength lah, kita punya kekuatan berbanding dengan provider lain, di mana kita cuba pastikan semua yang mengikuti program kita akan betul-betul mendapat latihan praktikal. Sebab tu kalau kita datang, kita tak bawa 1 patung, kita bawa 2 patung, tak bawa 3 patung, kita bawa 10 patung. Alright, supaya semua orang yang join akan punya masa yang cukup. So ada provider ataupun saya tidak maulah komen yang lain, tapi kalau kadang-kadang kita ada 30 peserta, ada 3 patung. So macam mana nak dapat peluang? So seorang dapat 1 minit 2 minit lah kan. Waiting time will be very long. Takkan satu hari tu nak tunggu orang lain buat. So kami di Akademi Dr. Aziz Ahmad tak, kalau kita ada 30 patung, kadang-kadang kita 30 peserta, 30 patung kita bawa lah. So tak adalah waiting time, semua orang akan dapat peluang untuk mencuba untuk memahirkan diri. Sebab pertolongan cemas ataupun CPR ini kita kena ada keyakinan. So keyakinan ini kita dapat dengan mengikuti latihan. Jadi doktor, kalau doktor mengajar ni biasanya berapa ramai pekerja doktor bawa ni? Dia bergantunglah kepada nisbah peserta. Tapi kita tidak pernah datang seorang, kita akan datang dengan pasukan. So lazimnya pasukan kita akan jadi 1 main trainer plus 3 coordinator ataupun facilitator. So lazimnya akan jadi 4 atau ke 5 orang lah secara total daripada akademik. Baik doktor, di Sabah tempat mana yang paling dalam doktor pernah pergi, paling jauh doktor pernah pergi? Kita Sabah ni sebabkan pengangkutan kan, so setakat ni kita memang berpusat di Kota Kinabalu, tapi kita pernah buat di Inanam, kita pernah buat di Kundasang, kita pernah buat di Patutan, adalah, tapi tidaklah berapa kedalaman, 1-2 jam drive daripada Kota Kinabalu. Itulah setakat yang paling jauh lah kita buat. Kita ada juga permintaan di Tawau, di Sandakan, tapi buat masa ni kita masih belum jalankan dan kita hanya berpusat di Kota Kinabalu saja ketika ini. Okey doktor, dalam setahun doktor, berapa banyak syarikat panggil doktor buat kursus ni? Alhamdulillah, saya tidak ada data yang jelas untuk mengatakan berapa. Tetapi sasaran kami di Akademik Dr. Aziz Ahmad adalah untuk melatih sekurang-kurangnya 100,000 orang terlatih setahun. Matlamat kami adalah untuk pastikan setiap rumah terdapat sekurang-kurangnya seorang yang tahu CPR. So jumlah syarikat offhand saya tak dapat memberi jumlah yang tepat, tapi memang sasaran kami bersempena dengan Hari Jantung Sedunia. Untuk pengetahuan Akil, Hari Jantung Sedunia jatuh pada 29 September. So kami memang mensasarkan 2909 syarikat yang akan kami latih dalam masa terdekat ini bersempena dengan tarikh Hari Jantung Sedunia. Doktor, dalam banyak-banyak syarikat dalam perbandingan ya, adakah peserta ni paling banyak ambil personel atau menggunakan nama syarikat? Kedua-duanya ada kekuatan dan kedua-duanya hampir sama jumlah lah. Saya tak boleh kata individu lebih ramai berbanding dengan syarikat. Saya tak boleh cakap syarikat lebih ramai. Dia complement each other dan jumlah dia hampir sama. Doktor, kalau individu ni mereka datang ke pejabat atau online? Kita ada 2 option. Kita tidak menyekat dan kita tidak mahu menyebabkan sesuatu perkara ini kita menetapkan dan akhirnya kita membantutkan niat. First kali dalam pembelajaran ni dia kena niat yang betul, niat ingin belajar, lain daripada kita paksa. So alhamdulillah kita dapati bahawasanya tahap kesedaran rakyat Malaysia ni dah tinggi. So bila mereka dah tinggi, mereka start nak belajar. So bila mereka nak belajar, kita tak naklah kita letakkan syarat-syarat yang menyebabkan mereka macam tak naklah masuk, susah lah kan. So kita buat option. So di Akademi Dr. Aziz Ahmad kita ada 2 pilihan. Kita ada kursus, bukan 2 pilihan, sebenarnya kita ada 3. Satu, kita buat fully face to face. Maksudnya kita jemput mereka, peserta datang ke office kita, khusus secara bersemuka. Yang kedua, kita buat online. Maksudnya pembelajaran secara atas talian maya, iaitu menggunakan Zoom. Dan yang ketiga kita panggil blended. Apa itu blended? Mereka join kelas online, kemudian mereka hadir untuk sesi praktikal saja. So dia dah belajar awal-awal online, datang untuk praktikal. So kita ada 3. So ada yang prefer face to face fully, ada prefer online fully, ada juga yang prefer blended, campuran online dan juga face to face. Dan ini kita serahkan kepada peserta yang memilih. So apa yang sesuai. So kadang-kadang ada peserta yang nak join kita tapi tinggal pelis, macam mana nak datang face to face, betul? So dia datang online. Tapi ada yang
tinggal dekat Shah Alam juga tapi bekerja, so mereka mungkin pilih blended. Tapi ada yang rasa mereka gemar face to face, mereka datang face to face. Itu harap dia menjawab soalan yang ditujukan oleh tuan moderator Akil. Okey doktor, pada akhir Disember 2022 saya tengok Facebook lah. Saya tak tahu kenapa saya asyik tengok Facebook ke. Yang doktor masa pergi umrah, doktor ada satu ziarah pergi Taif kan. Saya tengok video gambar yang doktor tengah CPR pakcik umur 20 tahun dari Sarawak tu. Balik doktor cerita lebih lanjut. Oh, kejadian di Taif. Saya rasa saudara Akil pun ada di sana. Alhamdulillah, saya dan keluarga berkesempatan untuk menunaikan haji, ibadah umrah dan ziarah. Dan ketika itu kami di Taif membuat ziarah. Dan pada ketika kami ingin menunaikan solat asar, kita dapati bahawa saya terdapat seorang jemaah daripada Malaysia, tapi bukan daripada kita punya mutawif lain, daripada jemaah lain, jatuh di dalam tandas dan digugas keluar daripada tandas dan dapati dia tidak bernafas, tiada nadi. So saya bersama dengan keluarga, bersama isteri, bersama dengan adik ipar, bersama dengan bapa mentua dan berapa lagi lah orang di sana bergile-gile melakukan CPR lah kepada mangsa itu, iaitu orang Malaysia berusia 76 tahun. So kita buat bergile-gile sehinggalah ambulans sampai, dan kami dimaklumkan bahawa beliau dapat diselamatkan, tapi ajal telah memanggil, beliau meninggal keesokan harinya. Tapi meninggal di Taif itu akhir adalah seperti satu perkara ataupun permergian yang dicemburui lah. Kalau siapa yang tahu, kalau kita meninggal di Mekah ni, ramailah yang akan menghantar kita ke liang lahat, disolat beramai-ramai dan sebagainya. InsyaAllah lah kita doakan arwah pakcik tersebut diberikan ganjaran syurga lah. Baik doktor. Kalau tuan-tuan yang kemalangan jalan raya kan, tuan-tuan orang dah tahu dah pertolongan cemas, tapi adakah dia patut tolong ataupun tidak? Yelah, kita melanggar, dia patut selamatkan atau tidak? Benda ni selalu general untuk dikomen. Sekiranya kemalangan jalan raya berlaku, yang paling penting kita kena pastikan kita selamat. Kadang-kadang kita punya niat baik nak tolong dia, tapi kita letakkan diri kita dalam bahaya juga perlu diberi perhatian. So katakan kemalangan berlaku di lebuh raya, cadangan saya untuk pergi ke tepi jalan raya, minta bantuan minta bantuan petugas lebuh raya. Sebab kadang-kadang dalam keadaan yang laju, kereta tak nampak, kita membahayakan diri. So kalau berlakunya kecemasan, kita kena tahulah tindakan-tindakan awalan yang betul. Kita kena pastikan kalau malam ada hazard light dipasang, lampu dan sebagainya. Dan juga penting, kadang-kadang orang nak bantu dalam kemalangan, tapi kadang-kadang apa yang mereka buat tu tidak tepat lah. Sebab tu kena ada ilmu, sebab matlamat tidak menghalalkan cara kena betul, matlamat kena betul. Baik doktor, boleh doktor terangkan CPR secara asas dia, macam mana teknik-teknik dia secara asas? Jangan terlalu detail, tapi secara asas sahaja. CPR cara asasnya, setiap penyelamat harus memberi tekanan dada. Dia panggil chest compression. Tekanan dada ini dibuat agar kita dapat mengepam jantung yang terhenti tersebut, agar dia boleh hantar ke otak secara manual. Sebelum COVID, kita pernah dengar dipanggil bantuan mulut ke mulut, tapi disebabkan COVID-19, garis panduan ini telah di-upgrade dan di-update, dan hari ini sekiranya berlakunya kecemasan, penyelamat hanya perlu memberi bantuan hands only CPR, memberi tekanan saja tanpa mulut ke mulut. So secara amnya, apabila kita nampak satu mangsa jatuh, kita kena pastikan tempat itu selamat. Kita kena pastikan adakah mangsa itu sedar atau tak sedar. Kita kena pastikan mangsa itu punya pernafasan atau tidak, adakah punya dadi atau tidak. Kemudian kita minta bantuan 999 dan juga dapatkan bantuan AED, Automated External Defibrillator, dan kemudian kita mulakan tekanan dada. Tekanan dada ini tanpa henti sehinggalah mangsa sedar ataupun sehingga ambulans sampai. Tapi kalau mangsa tak sedar-sedar, ambulans tak sampai-sampai, tuan-tuan jangan berhenti, tuan-tuan teruskan dan cuba dapat bantuan orang awam yang lain untuk menggantikan tempat tuan-tuan.
Ada, saya ada tengok Ya? apa, ada okey, itu part 1. Nanti kita sambung part 2.